fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Barang siapa di antara kamu sekalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia merubahnya dengan lidahnya. Jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT sekalian, saya rasa kita biasa dengar hadis ini. Hadis yang basic, asas dalam amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW menerangkan tentang pentingnya mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran, bila berlaku kemungkaran kita tak boleh biarkan. Dan ada 3 tingkat pencegahan. Yang paling tinggi, yang paling terbaik adalah merubah kemungkaran itu dengan tangan. Dengan tangan maksudnya dengan kuasa. Bahasa kiasan ya. Bukan mesti dengan tangan tumbuk, pukul, belasah. Dengan kuasa, dengan pengaruh yang kita ada. Kalau kita ada kuasa, kita guna kuat kuasa. Kalau kita ada pengaruh, kita guna pengaruh lah. Dan autoriti yang ada pada kita. Kerana manusia itu hidup dengan sistem manusia. Jadi paling bagus ubah dengan kuasa. Maknanya di sini Islam memang suruh kita, maknanya Islam itu memang memerlukan kuasa. Dalam suatu hadis lain, dalam kata-kata Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman berkata, innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Quran. Sesungguhnya Allah Ta'ala menegakkan dengan kuasa, sultan, kekuasaan, apa yang tak dapat ditegakkan dengan Al-Quran. Maksudnya ada perintah dalam agama ni, perkara agama ni yang agama suruh, yang bila diberi penerangan, diberi tahu, dibacakan ayat Al-Quran, dia berlaku, orang buat. Tapi ada perkara yang dengan peringatan sahaja dia tak berlaku. Dia kena guna kuasa, arahan daripada orang yang ada autoriti baru jadi. Dan perkara seperti itu banyak dalam hidup kita. Ada orang kita bagi nasihat, dia buat dah, tapi tidak berlaku pada semua orang. Ada orang bila diberi arahan baru jadi. Jadi itu dengan kuasa. Tahap yang kedua, Rasulullah SAW sebut, kalau tak mampu dengan kuasa ataupun tak ada kuasa, maka dengan lidah. Dengan lidah maknanya dengan message, sama ada dengan percakapan kita, kita tulis, kita bagi tahu ke orang, itulah dengan lidah. Jadi dengan tangan tadi dengan kuasa, bukan dengan mesti dengan tangan ini. Nanti kalau lidah, adakah mesti dengan lidah kita? Jeli ke? Tak. Lidah tu dengan bersuara, menyampaikan mesej, sama ada dengan percakapan ataupun hari ini banyaknya dengan tulisan. Maknanya kita sampaikan, kita zahirkan ketidaksetujuan kita dengan apa yang berlaku itu. Itulah tahap yang kedua. Dan tahap yang ketiga adalah dengan hati. Macam mana nak cegah dengan hati? Benda tu tak berubah dah, dalam hati je. Maknanya kita membenci dengan hati kita dan kita tidak bersetuju dengan kemungkaran yang berlaku itu. Kalau dengan hati pun tak ada, maka tidak ada iman dalam lepas itu.
Maksudnya dia macam tak beriman. Kenapa? Kerana dia membiarkan kemungkaran itu berlaku, tidak dibenci. Rasulullah SAW sebut itulah selemah-lemah iman. Makna lepas pada tu, kalau hati pun tak rasa apa-apa, kita tak ada iman. Ngaku beriman pun macam tak berguna. Ini menunjukkan bahawa iman ni mesti memberi kesan pada tindak tanduk manusia. Dia bukan hanya berada dalam hati dan kepercayaan sahaja. Dia ada kesan. Kalau dia kuat, kesan dia lebih. Kalau dia lemah, kesan dia sikit je lah. Tapi paling minima adalah tidak setuju, benci, bukan redha pula. Dan kita tengok dalam hadis ni, maknanya yang paling bagus adalah dengan puasa tadi. Saya ingat dulu almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz, contoh yang saya kira mungkin paling mudah lah hari ini. Bila beliau diangkat, almarhum diangkat menjadi Menteri Besar di negeri Kelantan tahun 1990 dulu. Hari pertama dia masuk ofis, pejabat dia tengok semua staf yang perempuan dah pakai tudung. Padahal sebelum tu ada yang tak pakai tudung. Dah tutup aurat dah, elok dah. Dia membuat kesimpulan dalam kuliah dia kata, Islam ni bila dia ada kuasa, banyak benda boleh jadi, boleh berlaku. Dia tak bagi arahan lagi, dia tak cakap lagi. Tapi esok masuk ofis, orang dah tahu dah, aurat kena tutup. Maknanya selama ni bukan tak tahu, tapi tak nak buat. Bila orang yang soleh memegang kuasa, orang jadi ikut. Tok Guru kata, ulama Tok Guru penat syarah bab aurat ni, aurat wajib tutup, sampai lekuk dah tiang tempat Tok Guru yang mengajar tu bersandar. Tak ikut juga. Tapi bila ada kuasa, orang terus ikut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi yang antara sahabat yang umur panjang. Dia hidup sempat zaman Bani Umayyah, zaman Khalifah Marwan bin Al-Hakam, Khalifah keempat kalau tak silap dalam silsilah dinasti Bani Umayyah. Dalam syarah hadis ini, dalam kitab kalau tak silap saya Fathul Bari, disebut bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan hadis itu dalam suatu peristiwa, iaitu ketika Marwan yang menjadi khalifah, dia sedang masa tu hari raya nak sembahyang raya dalam masjid. Belum sembahyang lagi, Marwan dah naik mimbar masjid. Dia naik tangga mimbar nak berkhutbah. Lalu seorang pemuda bangun. Dia kata, as-salatu qabla al-khutbah. Sembahyang dulu baru khutbah. Dia tegur. Kan sembahyang raya sembahyang dulu baru khutbah. Kalau Jumaat, khutbah dulu baru sembahyang. Ini dia terbalikkan. Bila pemuda tu cakap begitu, Marwan pusing balik. Dia kata, qaturika hunalik. Kita tak buat dah gitu. Selamba dia. Apa yang dilakukan oleh Marwan bin Al-Hakam itu menyalahi sunnah. Walaupun bukanlah bukan maksiat. Yang dia nak buat itu adalah berkhutbah. Yang selepas itu sembahyang. Tapi dia terbalik itu mungkar. Maka ditegur oleh pemuda tadi. Abu Sa'id Al-Khudri ada dalam masjid itu, tapi dia dah tua. Lalu dia berkata, pemuda ini telah menunaikan kewajipannya. Maknanya mencegah kemungkaran itu wajib. Jadi berani dia sound. Bukan imam, bukan pengurusi masjid, khalifah. Tegur. Teguran itu tidak dilayan, tak ikut pun, tapi tanggungjawab dia selesai. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, pemuda ini telah menunaikan kewajipannya. Kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Lalu dia sebut hadis ini.
Yang ini Rasulullah suruh kita cegah kemungkaran. Jadi pemuda tadi dia menggunakan kaedah yang kedua, iaitu dengan lidahnya dia tegur. Begitulah, mudah-mudahan kita pun dapat pengajaran daripada hadis dan kisah di sebalik periwayatannya. Betapa kalau ada kemungkaran kita tegur. Berkesan ke tidak teguran itu tak kisah. Yang penting tugas kita telah lakukan. Sekurang-kurangnya orang yang buat kemungkaran itu tahu bahawa ada orang tak setuju. Walaupun mungkin ada ramai lagi tak setuju yang diam, tapi bila ada yang bersuara, dia tahu dia tak boleh senang-senang melakukan benda yang mungkar, mengubah apa yang tak kena dengan ajaran Islam. Hari ini kita pun dalam komunikasi kita boleh buat. Kalau ada benda tak kena, tegur. Jangan biarkan. Hatta dalam media sosial pun, kalau ada benda tak kena, tegur, bersuara, tulis. Paling kurang letak emoji. Tak marah ke, kerut muka kan. Kalau ada iklan-iklan yang tak baik, kita hidekan dia. Bagi alasan mengganggu ke apa ke, itu pun satu bentuk mencegah kemungkaran. Sebab media sosial tu pun dia ada pengawal dia, ada yang jaga dia. Nanti dia ada respon kepada ada apa? Tindak balas kepada respon masyarakat. Hadis yang kedua, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi." Tiada seorang nabi pun yang diutus sebelum aku, melainkan ada sahabat-sahabat yang setia. Melainkan ada hawari dan sahabat-sahabat yang setia, yang mengikuti sunnahnya dan mengerjakan apa yang diperintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian timbul sesudah mereka orang-orang yang suka berbicara dan tidak suka berbuat. Yakni bicaranya tak seperti apa yang dibuat. Mereka berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, wa man jahadahu biqalbihi fahuwa mu'min. Laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Rawahu Muslim. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, yakni kekuasaannya, maka dia adalah seorang mukmin. Barang siapa yang memerangi mereka dengan lidahnya, maka dia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi dengan hatinya, maka ia juga mukmin. Selain daripada itu, tidak ada lagi iman, walaupun hanya sebesar biji sawi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini kalau kita perasan sama susunannya, rankingnya macam hadis yang pertama tadi, iaitu tingkatan mencegah kemungkaran. Dengan kuasa tangan, dengan lidah, bersuara, ataupun paling rendah dengan hati. Di awal hadis itu Rasulullah SAW sebut bahawa semua Nabi ada pengikut setia dia, yang dipanggil hawari ataupun ashab. Hawari ini kita jumpa dalam kisah Nabi Isa alaihi salam. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Para hawari itu berkata kepada Nabi Isa, kamilah penolong-penolong Allah, yakni penolong agama Allah. Ini sahabat-sahabat yang setia kepada Nabi Isa, keliling dia. Ada berapa? 11 ke 12 orang hawari. Rasulullah SAW dikelilingi oleh ashab, para sahabat. Tak dipanggil hawari tapi panggil ashab.
Jadi sama ada hawari atau ashab, ini adalah orang kanan, orang keliling, kita panggil hardcore, yang membantu mempertahankan ajaran Nabi dan Rasul itu, ya. Jadi dengan perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepas itu ada nabi lain dah. Maka yang meneruskan sunnah baginda adalah para sahabat, yang kemudian diikuti oleh tabi'in dan tabi'in dan sepahnya sampailah zaman kita dan sampailah hari kiamat. Tidak ada nabi lain, maka kitalah yang kena menjadi pendukung kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi pengikut yang setia itu mengikut arah, mengambil ataupun mempertahankan sunnah Nabi itu dan mengikut arahannya. Dan kemudian Rasulullah SAW sebut, lepas itu nanti ada generasi yang dah menyimpang. Begitulah. Dari zaman Nabi Adam, manusia adalah kumpulan yang beriman, kemudian mula menyeleweng, Allah Ta'ala hantar Nabi lain. Kemudian okey balik, kemudian menyeleweng balik, Allah Ta'ala hantar Nabi lain. Begitulah seterusnya sampai Rasulullah SAW yang akhir. Ada 313 Rasul, ada 124,000 Nabi. Kaedahnya begitu. Tapi oleh kerana kita adalah umat yang terakhir, tak ada Nabi dah lepas itu, maka kitalah yang menjalankan peranan Nabi dan Rasul itu, iaitu menyampaikan dakwah agama Allah SWT ini dan mempertahankan sunnah Nabi. Yang menyeleweng itu bagaimana? Rasulullah SAW bagi tahu, mereka berkata apa yang mereka tak buat, dan mereka buat apa yang tak diperintahkan. Yang disuruh tak dibuat, yang tak disuruh itu yang dibuat. Jadi kemungkaran dalam bentuk itu kena dicegah. Iaitu Rasulullah kata, siapa yang jahadahum, lawan mereka. Lawan di sini tak semestinya dengan senjata. Walaupun perkataan yang digunakan adalah jihad. Jihad tu ada macam-macam. Salah satunya adalah jihad perang. Ada jihad dengan lidah, ada jihad dengan ilmu. Jadi di sini mencegah kemungkaran dengan kuasa, dengan tangan, dengan lidah dan dengan hati. Yang paling rendah macam dalam hadis yang pertama tadi, dan Rasulullah jelaskan lepas itu makna hati. Kalau lepas hati tak ada dah, iman kira tak ada dah. Walaupun habbatul khardal. Habbatul khardal ni benda paling kecil yang mudah difahami oleh manusia. Biji sawi. Biji sawi yang kecil. Macam butir pasir. Tapi pasir ada besar ada kecil. Biji sawi lebih kurang lah. Besarnya biji sawi dia. Rasanya setengah milimeter. Itu pun tak ada iman sebesar itu. Maknanya betapa pentingnya kita mencegah kemungkaran yang berlaku dalam persekitaran kita. Hadis yang ketiga, an Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dari Abil Walid Ubadah bin Samit, semoga Allah meridai Ubadah, dia berkata, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal mansyati wal makrah wa 'ala atharatin 'alaina. Kami berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mendengar dan taat, baik dalam kesusahan maupun kesenangan, baik pada apa yang disenangi atau pada apa yang dibenci, bahkan terhadap perbuatan kekuasaan atas kami. Wa ala alla nunazi'al amr ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan. Dan kami berbai'ah pula untuk tidak mementang pemerintah dari yang berhak, kecuali bila kamu sekalian melihat pelanggaran yang jelas di antara kamu, di mana mereka menentang dalil-dalil yang datangnya dari Allah Ta'ala. Wa ala an naqula bil haqqi ayyama kunna la nakhafu fillahi lawmata la'im. Dan kami berbai'ah
untuk selalu berkata benar di mana sahaja kami berada. Kami tidak takut terhadap cemuhan sesiapa pun dalam membela agama Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati oleh Allah SWT sekalian, dalam hadis yang ketiga ini kita melihat bagaimana amar ma'ruf nahi munkar itu terkandung dalam janji setia para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipanggil bai'ah, janji setia. Semua ataupun sumpah setia. Bukanlah perkara yang asing. Bai'ah janji setia ini daripada ajaran Islam. Dia sebahagian daripada ajaran Islam. Hari ini orang masuk organisasi pun ada aku janji, ada sumpah. Begitulah sebenarnya Islam telah lakukan ataupun mengadakan sistem itu sejak dahulu. Perbai'ah. Bai'ah ini digunakan dalam beberapa perkara, termasuklah dalam pelantikan sebagai pemimpin. Digunakan kaedah bai'ah. Bila satu orang dicalonkan, lepas tu orang setuju dan dizahirkan persetujuan itu dengan memberi janji setia. Dia akan patuh, dia akan ikut arahan. Ada bai'ah yang kedua, bai'ah untuk mempertahankan Islam. Tekad untuk istiqamah mempertahankan Islam seperti yang berlaku kepada para sahabat sebelum perjanjian Hudaibiyah. Bila Nabi SAW dan para sahabat nak masuk ke Mekah untuk buat umrah, dihalang oleh kaum musyrikin yang masih berkuasa di Mekah pada ketika itu. Jadi Rasulullah hantar Sayyidina Uthman untuk berbincang, deal dengan kaum musyrikin. Kenapa Uthman dihantar? Sebab ramai di kalangan saudara mara Uthman masih belum Islam. Keluarga dia banyak belum Islam. Pegang jawatan di Mekah lah pada masa itu. Jadi Uthman lah dipilih duduk dihantar. Bila Uthman pergi bincang, lama tak balik-balik. Jadi para sahabat bimbang, tantah apa berlaku kat Uthman ni? Sudah jadi khabar angin, dia dibunuh. Maka para sahabat bersama Rasulullah SAW berbai'ah untuk membela Sayyidina Uthman. Maknanya berbai'ah jadi sedia kita akan bertindak balas apa-apa yang berlaku kepada Uthman. Bai'ah itu dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Walaupun Sayyidina Uthman sebenarnya tak apa-apa, itu hanya khabar angin. Tapi kesungguhan untuk mempertahankan Islam dan mempertahankan saudara yang teraniaya, mungkin itu suatu yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Turun ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minin yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Ta'ala meredai kaum mukminin ketika mereka berbai'ah di bawah pokok. Yang kita sebut dalam hadis ini adalah bai'ah para sahabat kepada Rasulullah SAW sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ini bai'ah bentuk mempertahankan Islam juga, iaitu Rasulullah sebelum berhijrah ke Madinah telah bertemu dengan orang-orang dari Madinah yang ganti dinamakan orang-orang Ansar. Mereka bertemu dengan Rasulullah masa musim haji. 3 kali bertemu. Kali pertama bertemu adalah seramai 7 orang. 7 orang bertemu di Mina pada waktu malam masa musim haji, mendengar dakwah Rasulullah dan masuk Islam. Mereka balik, mereka sebarkan Islam kat Madinah. Lepas tu tahun depan mereka datang 12 orang. 5 orang yang tahun lepas, tambah lagi 7 orang baru. Jumpa lagi Rasulullah di Mina. Setahun sekali jumpa. Belajar lagi bahasa Islam. Kemudian mereka berbai'ah. Ini bai'ah yang pertama orang Madinah dengan Rasulullah SAW. Jadi 12 orang itu balik lepas musim haji. Tahun ketiga datang pula 70 orang. Yang datang tu ramai, tapi yang jumpa Nabi di Mina malam-malam tu 70 orang lelaki dan 3 orang perempuan berbai'ah. Itulah bai'ah yang dipanggil bai'atul harb, bai'ah untuk perang, yakni bai'ah untuk mempertahankan Islam.
Yang ini yang disebut oleh Ubadah bin Samit. Masa tahun kedua tu bai'ahnya tentang akhlak. Bai'ah jadi setia untuk beriman, kemudian untuk tidak minum, tidak membunuh anak, tidak berzina, tidak menjadi saksi palsu. Tahun ketiga isinya lebih strict lagi, iaitu bay'ana ala sam'i wa ta'ah, kami bai'ah untuk mendengar dan taat. Makna janji dia bahawa mereka akan jadi pengikut Rasulullah SAW yang akan mendengar arahan dan sentiasa taat. Jadi maknanya mendengar dan taat ini penting. Urusan kepimpinan ini penting. Walaupun ketika itu Rasulullah duduk Mekah, para sahabat ini akan balik ke Madinah. Ikatan itu ada. Ikatan ini yang dibina dalam 3 tahun itulah yang menjadi asas yang kukuh, sehingga bila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, baginda terus diangkat menjadi pemimpin Madinah, pembina negara. Asasnya bai'ah. Jadi ada kumpulan yang setia jadi haqqa kepada Rasulullah SAW di Madinah sebelum baginda berhijrah. Kemudian kita tengok janji setia itu untuk dengar dan taat fil usri wal yusri, masa dalam keadaan senang dan juga masa susah. Wal mansyati wal makrah, masa dalam keadaan rajin dan masa dalam keadaan makrah ni benci. Dan yang ketiga, wa ala atharatin alaina, dan dalam keadaan dianiaya ataupun dipilih kasih. Maknanya dalam hadis ini nak cerita bahawa kesetiaan, taat setia itu penting untuk keutuhan agama dan negara. Disebut masa susah dan senang. Kenapa? Masa senang memang biasanya orang ikut arahan, masa susah belum tentu. Jadi yang memastikan arahan tetap dipatuhi kerana keperluan organisasi dan negara memang begitu. Jadi masa susah itu yang mengikat orang terus patuh dan mendengar arahan adalah bai'ah. Kan bila ada susah ni cabar lah, nak ikut susah lah, ada masalah, tapi dah janji. Jadi dia akan kekal ikut dan organisasi jadi stabil. Juga dalam keadaan rajin dan benci. Masa rajin, masa arahan diberikan tu kita faham, kita setuju, maka kita akan ikut. Tapi bila arahan itu kita tak setuju, dia tetap wajib diikut sebab dia dah masuk dalam kategori ijtihad. Seorang yang menjadi pemimpin pemerintah dalam Islam, dia bagi arahan, maka arahan dia wajib diikut selagi tidak bercanggah dengan syariat. Kalau bercanggah memang tak wajib ikut lah. Tapi kalau tak bercanggah, walaupun kita rasa kita ada pandangan lain, dia tetap wajib diikuti. Yang mengikatnya adalah bai'ah. Sebab tidak semua perkara arahan yang diberikan kepada kita oleh pemimpin, pemerintah, kita faham. Takkan semua orang nak tahu satu persatu bagaimana keputusan itu diambil. Takkan semua orang kena masuk dalam mesyuarat sekali baru setuju. Jadi ada yang dipilih menjadi pemimpin yang bermesyuarat buat keputusan, yang lain ikutlah. Rasa tak setuju pun kena ikut. Kerana itu kaedah yang diajar dalam Islam. Tapi dia batas dia. Batasnya dalam hadis ni nanti disebut. Wa ala nunazi al-amra ahlahu. Tidak boleh menentang pemerintah yang dipilih, yang berautoriti, illa antara kufran, kecuali kamu melihat kekufuran yang nyata. Maknanya kalau benda yang kita tak setuju tu sampai ke tahap kufur, yang ini kena tak setuju, yang ini kena tegur. Ditambah lagi oleh Rasulullah SAW, fihi burhan, yang ada bukti. Kalau tak ada bukti, hanya kabar-kabar, belum boleh lagi untuk bertindak menentang. Kalau jelas sangat ada bukti, barulah boleh tentang. Yang itu dijelaskan dalam hadis lain. Ada sahabat tanya, bila Rasulullah cerita pasal pemerintah yang zalim, yang sebagainya, para sahabat tanya,
afala nunadbiduhum bisayf, apakah kami boleh menentangnya dengan pedang? Makna gunakan kekerasan. Rasulullah sebut ini sama jawapannya, iaitu illa antara kufran bawahan, kecuali kamu nampak kekufuran yang nyata. Sebab itu dalam sejarah Islam, pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbas selepas itu, walaupun dia sistem beraja, tidak seperti sistem khalifah yang asal. Walaupun ada ramai pemerintah Bani Umayyah, Bani Abbas ni yang melakukan kemungkaran, melakukan kefasikan, macam-macam lah, kezaliman ke apa semua. Kezaliman, kemungkaran itu ditegur oleh para ulama, tetapi mereka tidak mengangkat senjata. Mereka tak lawan untuk menjatuhkan dia, tapi mereka menegur apa yang salah itu. Itu antaranya disebut dalam hadis tentang afdalul jihad, jihad yang paling utama, iaitu menghadapi pemerintah yang zalim, menegur kezaliman dia itu jadi jihad yang paling utama. Kenapa? Kerana Rasulullah tak izinkan angkat senjata untuk gulingkan, tapi Rasulullah suruh tegur. Bila tegur dalam keadaan tak ada senjata, tak ada pertahanan, itu risikonya besar, dan disitulah pahala yang besar. Dan diterangkan oleh Rasulullah SAW lagi, wa ala an naqula bil haqqi aynama kunna, kami berbayang untuk bercakap benar, la nakhafu fillahi laumata laim, tidak takut dengan celaan orang. Bila yang kita rasa kita tengok benda betul, kita kena bersuara, bukan antara cabarannya, kalau tidak tindakan fizikal pun, mungkin cabaran lainnya adalah mulut orang. Nanti orang kata apa? Apa respon orang? Jadi para sahabat telah berbaiat. Orang nak kata apa, katalah. Yang penting kebenaran mesti disampaikan. Dan inilah yang antara apa kita panggil asas menjadikan dakwah Islam ini terus berkembang. Para pendakwah yang tidak takut apa orang kata. Hari ini kadang-kadang kita nak cakap apa-apa dalam media sosial, macam-macam respon kadang dapat. Jadi adakah kita nak tulis tu, kalau benda tu tak betul ataupun salah, tak payahlah tulis. Tapi kalau benda tu betul, perlu diberitahu. Mungkin kita fikir apa respon orang, mungkin orang akan hari ni apa, kecam. Jadi jangan bimbang dengan benda itu, teruskan, kerana itulah sunnah yang telah dilaksanakan oleh para sahabat Ansar yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 hadis yang sempat kita baca pada pagi ini. Mudah-mudahan menambahkan kefahaman kita kepada agama kita, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ada apa-apa? Jika tak ada, sekadar itu untuk pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.